Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Muka surat 134. Sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riak dan ujub. Tetapi rasanya cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, di mana Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu telah meriwayatkan di dalam kitab Zuhud dengan sanad beliau dari seorang laki-laki iaitu bernama Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Berkata perawi hadis tersebut, yakni Khalid bin Ma'dan, lalu Mu'adz menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Tetapi akhirnya Mu'adz berhenti dari tangisnya. Kemudian lalu Mu'adz berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jika engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian ia menentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak, sehingga apabila malaikat hafazah itu sampai ke langit yang pertama, lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu kepada malaikat hafazah, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, iaitu mengumpat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak, yakni malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu baik kepada malaikat hafazah, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia mengkehendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis pertemuan. Akulah malaikat penjaga kebesaran."
Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut, lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu kepada malaikat hafazah, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang takabur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai." Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat. Maka berkata malaikat penjaga langit keempat itu bagi malaikat hafazah kepada malaikat hafazah, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya." Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba sehingga mereka berhasil sampai ke pintu langit yang kelima, seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar ke rumah suaminya, yakni maksudnya amalan itu berseri-seri. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima itu kepada malaikat hafazah, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya dan pukulkan ke atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Ia sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasad akan orang lain yang melakukan apa-apa kelebihan di dalam ibadah dan ia juga mencela mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad ini melintasiku." Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Baginya cahaya seperti cahaya bulan purnama dari sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat hafazah berhasil membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang keenam itu kepada malaikat hafazah, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia tidak belas kasihan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkena balak dan kesusahan. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasiku." Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi, yakni maksudnya bunyi zikir seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 orang malaikat. Mereka telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh itu kepada malaikat hafazah, "Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya." Bahkan pukulkanlah pula ke seluruh anggota badannya dan tutuplah ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan yang baik, iaitu seseorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut kebaikannya oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang yang riak dari sampai ke Tuhannya, kepada Tuhannya. Ia beramal bukan mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha dan supaya disebut-sebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang riak ini melintasiku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan orang yang riak. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang mulia, banyak berdiam dari perkara yang tidak berguna dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan
dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini, dan sebenarnya akulah yang lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak mengkehendaki akan aku dengan amalannya tersebut, ia hanya mengkehendaki sesuatu yang lain daripadaku. Oleh kerana itu aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisi-isinya. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Sayyidina Mu'adh menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah sedangkan aku adalah Mu'adh, iaitu hamba Allah Ta'ala yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Mu'adh, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, iaitu di kalangan ulama', dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka, dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat, dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis, nanti orang banyak akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedang seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikan akan manusia, iaitu mencarikan akan manusia, iaitu memecah belah persatuan mereka, maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wan nasyitati nashta, maksudnya demi yang mencari akan carikan. Apakah engkau ketahui wahai Mu'adh, siapakah mereka yang mencari itu? Mu'adh radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang. Sayyidina Mu'adh radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi, dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan dan dengan tujuan supaya pandai bercakap. Kerana orang awam, iaitu orang yang tidak berilmu, adalah agak lebih jauh dari perangai-perangai yang jahat, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Subhanallah. Di penghujung daripada perbahasan daripada penyakit-penyakit hati, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis yang panjang, yang merangkumi segala sifat-sifat yang ataupun yang merangkumi segala penyakit-penyakit hati, yang mana hadis ini disebutkan di dalam kitab Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, ataupun at-tabi'in yang meriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal adalah Khalid bin Ma'dan. Sayyidina Mu'adh bin Jabal ini siapa?
dalam disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda tentangnya, a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal, orang yang paling berilmu tentang perkara yang halal dan haram, iaitu tentang ilmu fiqh, adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan antara kelebihan Sayyidina Mu'adz bin Jabal juga, Rasulullah SAW telah menyaksikan bahawa Nabi mencintainya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Sayyidina Mu'adz, aku mencintai kamu. Kemudian setelah melafazkan kecintaan tersebut, menzahirkan kecintaan tersebut, maka Nabi memberikan hadiah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi, apa hadiah yang Nabi berikan? Fala tada'anna duburi kulli salatin subhanallah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kamu tinggalkan doa, membaca zikir ataupun doa ini setiap kali selepas sembahyang. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, ala dhikrika, beringat akan kamu, wa syukrika, dan bersyukur kepada kamu, wa husni ibadatik. Nak menunjukkan bahawa tiga perkara ni perkara yang paling penting dalam kehidupan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa untuk memperbaiki daripada amal ibadah mereka, memperbaiki diri kita secara umum dan secara khusus, yakni berusaha untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah, tidak lalai daripada mengaji Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur. Dan lawan daripada bersyukur adalah tidak mensyukuri. Kadang-kadang kita rasa kita banyak syukur, kita banyak ucapkan alhamdulillah, tapi pada waktu yang sama kita komplain, kita tak puas hati dengan ini, kita puas hati dengan tu, seakan-akan kita tak syukur akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan sentiasa berusaha untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi Sayyidina Mu'adz apabila ditanyakan tentang suatu hadis, maka dia pun menangis. As-sahabah radhiyallahu anhum biasanya bila teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kerinduan mereka kepada Rasulullah menyebabkan mereka mudah untuk menangis. Maka apabila ditanyakan tentang suatu hadis, maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis dengan panjang, sehingga berkata perawi hadis itu, Sayyidina Mu'adz menangis sehingga aku rasa dia tak akan berhenti daripada menangis ni. Punya panjang dia menangis, seakan-akan subhanallah, la ilaha illallah. Nah, punya panjang dia menangis sehingga seakan-akan Khalid tu rasakan yang dia takkan berhenti daripada menangis. Thumma sakat thumma qal wa syauqa ila Rasulillah wa ila liqa'i. Dalam buku tadi tak ada, tapi dekat dalam sini dia ada menyebutkan bahawa Sayyidina Mu'adz mengatakan betapa rindunya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia meriwayatkan hadis tersebut, dia mengucapkan ungkapan yang tersimpan dalam hati dia, kerinduan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerinduan dia untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kali kita berdoa agar supaya kita ni dipilih untuk berjumpa dengan Rasulullah. Berapa banyak kali kita berdoa seharian semalam sehingga kita ni mendapat kelayakan untuk duduk berdekatan dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun mereka dah melihat wajah Rasulullah, dah bersama Rasulullah, dah berjuang dengan Rasulullah, dah membantu agama Rasulullah, tapi mereka masih lagi rindu untuk nak dekat dengan Rasulullah SAW. Kita tak pernah melihat wajah Rasulullah, tak pernah bersama Rasulullah, tak pernah bersalaman dengan Rasulullah, tapi kerinduan tu tak berapa kuat sehingga belum lagi kita istiqamah berdoa agar supaya kita dapat berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin bila kita dengar ceramah tentang kepentingan untuk melihat wajah Rasulullah dan sebagainya, datang keinginan untuk nak melihat wajah Rasulullah, tapi kadang-kadang tak terlintas untuk nak berdoa untuk istiqamah, yakni setiap kali waktu lepas sembahyang ataupun setiap kali kita berada di tempat-tempat yang mulia ataupun pada waktu-waktu yang mulia, kadang-kadang jarang kita terfikir untuk nak doa, ya Allah izinkan muliakan mata kita ni untuk dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
di sini disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu nak bacakan hadis kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, Rasulullah bersabda ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kepada hamba-hambanya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rakibun, yang mana pada waktu itu Rasulullah sedang berada di atas tunggangan. Waqad ardafani khalfahu rafi'an basarahu ila sama'. Yang mana pada waktu itu Sayyidina Muaz bin Jabal berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan meriwayatkan, aku akan memberitahu kamu satu hadis yang mana kalau kamu menjaganya, ia akan mendatangkan manfaat kepada kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kalau kamu mensia-siakannya ataupun lupa akan hadis ini, maka terputuslah hujah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan daripada pertama tadi, ada malaikat yang akan menjaga di langit yang pertama dan menghalang amalan orang-orang yang bersuka untuk mengumpat orang lain daripada amalan tersebut menembusi daripada langit yang pertama. La ilaha illallah. Kerana ikutkan, kalau kita tengok diri kita, langit yang pertama ni pun kadang-kadang rasa macam susah dah nak lepas. La ilaha illallah. Punya dah menjadi satu kebiasaan mengumpat, ataupun dah jadi merupakan satu perkara yang sangat biasa, yang mana diingatkan kita juga tempoh hari oleh Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas tentang betapa pentingnya untuk kita betul-betul usaha untuk meninggalkan untuk sebut keaiban orang lain. Kadang-kadang kita dah terlampau terbiasa melihat orang tulis tentang orang lain, di telinga dah terlampau terbiasa mendengar orang cakap tentang orang lain, dan sekeliling kita pun tak membantu untuk kita nak meninggalkan daripada ghibah. Tapi ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting dan perlu untuk kita didik diri kita. Mungkin kita tak boleh nak paksa orang lain berhenti, tapi kita boleh paksa diri kita untuk tidak menyebutkan tentang keburukan orang lain. Mungkin orang lain susah untuk nak tahan diri mereka, tapi kita usaha sedaya upaya berdoa kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk tidak menyebutkan apa-apa keburukan tentang orang lain. Walaupun mata kita terkadang terlihat keburukan orang, telinga kita terdengar tentang keburukan orang lain, tapi kita cuba tahan lidah kita ini daripada menyebutkan, kalau kita rasa kita sangat-sangat memerlukan kepada amal ibadah. Sebab dekat akhirat nanti tak ada currency, tak ada mata wang yang dapat digunakan untuk membeli keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan amal ibadah. Itu pun amal ibadah diterima dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak tak nak, untuk nak lepas, kena ada amal ibadah. Seperti mana yang disebutkan, bikala nasil wala budda minki, yakni dengan kamu kami tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tapi perlu ada kamu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi langit pertama, orang-orang yang menjadikan kebiasaan mereka itu mengumpat dan tidak bertaubat daripadanya, waliyadzubillah, langit pertama lagi amalan mereka dah tak lepas. Dan di sini kita dapat ketahui juga betapa besarnya nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan satu perkara yang mudah. Kemudian langit yang kedua pula dijaga oleh malaikat yang akan menghalang orang ataupun yang akan menghalang ibadah, yang mana orang itu lakukan ibadah tersebut bukan kerana Allah, tapi menginginkan daripada perkara-perkara dunia. Dia punya tujuan beribadah untuk mendapatkan daripada kemewahan dunia, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi perlu untuk kita sentiasa perbaiki niat kita sewaktu melakukan ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diingatkan setiap kali kita lakukan amal ibadah. Nak dapat ikhlas bukan satu perkara yang mudah, maka perlu untuk kita ingatkan diri kita ni setiap kali kita nak lakukan ibadah, agar supaya benda tu tak lari, dia tak off track. Sebab tu para ulama mengatakan hatta niat dalam salat kan, usalli, sebenarnya kalau kita salat zuhur sebagai contoh, usalli fardhu zuhri dah cukup.
tak perlu nak 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tapi kata para ulama, bagus untuk kita tambah, terutamanya lillahi ta'ala itu untuk mengingatkan kita agar ibadah yang kita lakukan, salat yang kita dirikan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha sedaya upaya untuk nak jadikan apa yang kita ucapkan di lidah kita ni benar apa yang ada dalam hati. Kita cakap nak kerana Allah, tapi betul ke, adakah apa yang kita ucapkan itu sama dalam hati kita? Adakah kita solat tu sebab cikgu suruh ke, ustaz suruh ke, ataupun ibu dan ayah suruh ke, dan sebagainya, ataupun kita buat itu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, langit yang kedua. Kemudian langit yang ketiga dikawal oleh malaikat takabbur. Kana yatakabbar 'ala an-nas fi majalisihim. Orang boleh langit yang ketiga dikawal oleh malaikat, yang mana kalau seseorang itu melakukan amalan dan dia rasakan diri dia itu lebih mulia daripada orang lain, pun amalan tak lepas. Perlu untuk kita belajar merendahkan diri, bersifat tawaduk, agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di langit yang keempat, malaikat akan tahan orang-orang yang melakukan amalan yang mana dia merasakan diri dia itu amalan dia itu lebih hebat daripada amalan orang lain. Tadi yang takabur tadi, dia rasa diri dia lebih mulia daripada orang lain. Yang ujub ni dia rasa amalan dia lebih baik daripada orang lain. Dan langit yang kelima dijaga oleh malaikat yang menghalang amalan orang yang lakukan amalan pada waktu yang sama dia bersifat hasad kepada orang lain. Dia tak puas hati kalau orang lain ada ilmu seperti dia, dia tak puas hati kalau orang lain ada amalan seperti dia, ataupun dia tak puas hati kalau orang lain mempunyai perkara-perkara yang dia tidak miliki. Dia hasad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih. Adakah kamu bersifat hasad ke atas orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita telah bahaskan tentang hasad. Kemudian di langit yang ke-6 adalah amalan orang yang tidak merahmati orang lain. Dia melakukan amal soleh, dia melakukan amal kebajikan dan sebagainya, akan tetapi dia tak berkasih sayang, tidak berlemah lembut dengan orang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka bersifat kasih sayang, merahmati satu dengan yang lain ini merupakan satu sifat yang sangat penting. Seperti mana Nabi SAW diutuskan dengan sifat rahmah, maka bagaimana kita nak bersifat rahmah kepada orang yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang dengan orang luar mudah kita nak sifat rahmah, tapi dengan ahli keluarga kita sendiri, dengan sebab apa dengan orang luar senang kita nak bersifat lemah lembut? Sebab kita boleh pakai baju rahmat tu dekat luar. Kita keluar rumah mungkin paling lama 1 jam, paling lama 2 jam, paling lama 3 jam, tapi kita dekat rumah 24 jam. Kita ada dekat rumah 24 jam. Jadi nak cakap baik-baik dengan orang yang ada kat rumah kita, suami kita ataupun isteri kita ataupun anak-anak kita, kadang-kadang kita jadi malas. Kita hanya pakai pakaian rahmat tu bila kita keluar. Dengan orang luar, oh masya-Allah, cakap lemah lembut dan sebagainya, sanggup dengar orang cakap setengah jam, 1 jam, kita pun dengar, layankan, khalas. Tapi balik rumah, kalau suami ataupun isteri nak cakap panjang-panjang, khalas, kita terus cut. Kenapa dengan orang luar kita boleh layankan, tapi kenapa dengan ahli keluarga, orang yang sebenarnya lebih banyak berkorban untuk kita, dan orang yang sering yang lebih mengasihi kita ni, kita tak mampu untuk berkorban ataupun untuk nak tekan nafsu kita. Sebab apa? Sebab dekat luar tu pendek dia punya duration, kat rumah tu yang betul-betul nak menunjukkan waktu yang lama kita berada di rumah.
La ilaha illallah. Jadi sifat rahmah ni kita cuba tanam dan pupuk dekat rumah. Sebelum kita bersifat, walaupun memang kita cuba bersifat baik dengan semua orang, tapi benda yang paling susah sekali dekat rumah. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi tak ada cakap sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak sembahyang. Nabi tak ada cakap sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang paling banyak puasa, orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling banyak baca Al-Quran. Tapi Nabi SAW nak mengatakan orang yang paling baik ni adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan itu bukan satu perkara yang mudah lah nak lakukan, tapi perlukan mujahadah, perlu bersusah payah, perlu untuk berusaha dan menekan hawa nafsu kita sehingga kita dapat mengamalkan daripada hadis Nabi SAW dan sifat-sifat yang mulia dan sifat rahmah kepada ahli keluarga. La ilaha illallah. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Kita bersifat rahmah kepada penghuni bumi, maka penghuni langit akan bersifat rahmah kepada kita. Naam. Kemudian langit yang keempat, langit yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sesuatu amalan tapi bukan inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia lebih kepada riak, lakukan hanya menunjuk-nunjuk kepada orang lain, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan tempat di hati manusia dan sebagainya, sehingga amalan mereka ditolak waliyazbillah. Dan bukan hanya ditolak amalannya, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kat sini Allah disebutkan bahawa dia telah menipu daya manusia, dia telah menipu daya para malaikat, akan tetapi dia tidak akan mampu untuk tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Al-muttali' ala ma fil qulub la takhfa alayya khafiyah. Tak ada apa yang terselindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah terhadap apa yang telah berlaku adalah sama seperti apa yang akan berlaku. Apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita fikir kita mampu untuk nak perdayakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang hamba, maka malaikat pun akan melaknati hamba tersebut juga. Bahkan seluruh penghuni langit akan melaknat orang tersebut. La ilaha illallah. Ini orang yang melakukan amal ibadah tapi tidak berusaha untuk menyempurnakan ibadah mereka, tidak mengikhlaskan amal ibadah mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang yang tak lakukan ibadah terus? Bagaimana keadaan orang yang tak melakukan ibadah terus? Kalau orang yang melakukan amal ibadah ni tapi tak sempurna ikhlasnya, tak sempurna takwanya, pun kena teruk macam ni, apatah lagi orang yang tak lakukan amal ibadah terus. Macam solat kan, kita sebutkan solat ni, kalau kita solat betul-betul, solat akan doakan kepada kita, moga Allah menjaga kamu seperti mana kau menjaga aku, hafizakallah kama hafiztani. Dan kalau kita tak jaga solat betul-betul, solat akan mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani, moga-moga Allah mensia-siakan kamu seperti mana kamu mensia-siakan aku. Kalau kita tengok sekarang ni, berapa ramai orang yang mensia-siakan solat. Kalau satu orang tu dia sia-siakan solat, dia tak berusaha untuk sempurnakan solat dia, satu hari 5 kali dia didoakan keburukan oleh solat itu sendiri. Kalau dia duduk dalam satu rumah tu ada 5 orang, contoh 5 orang tak mengambil berat perihal solat, maka 5 orang itu didoakan keburukan dalam satu rumah untuk satu waktu. Dan kalau 5 waktu macam mana? Itu baru satu rumah. Bagaimana satu kawasan ada berapa banyak rumah, berapa ramai orang Islam, dan berapa ramai orang Islam yang tak sempurna ataupun mensia-siakan as-salah. Kemudian kita kalikan satu kawasan berapa ramai, satu daerah berapa ramai, satu negeri berapa ramai, satu negara berapa ramai. Sebab tu perkara yang paling penting kadang-kadang adalah bagaimana nak sempurnakan ibadah solat kita.
bagaimana nak sempurnakan ibadah solat kita, dan macam mana nak sempurnakan amal ibadah kita secara umum, solat secara khusus dan ibadah-ibadah lain secara umum. Dan perlu untuk kita, ini bukan satu perkara yang mudah, tapi perlu diusahakan. Setiap hari, setiap kali ibadah kita lakukan itu, kehendak kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangis dan menangis sewaktu mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, macam mana aku nak selamat daripada perkara ini? Engkau Rasulullah maksum, aku ni Mu'adz bin Jabal, aku ni manusia biasa yang tidak terselamat. Itu pun Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang dah bersahabat dengan Rasulullah, telah mendapat penyaksian bahawa Rasulullah mencintai diri dia, tu pun dia rasa dia tak selamat. Kita ni berapa 1400 tahun selepas zaman Rasulullah, kita hidup di zaman yang penuh fitnah, kita tahu kekurangan diri kita dan sebagainya. Kita patutnya menangis lebih teruk daripada tangisannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tapi kita nak menangis di hadapan Allah, duduk seorang-seorang pun kadang tak keluar air mata. Paksa tak keluar, paksa tak keluar juga. La ilaha illallah. Kadang-kadang depan orang mudah untuk nak menangis, tapi bila bersendirian susah nak menangis. Maksudnya tak ikhlas juga. Hatta nak menangis, nak dapat ikhlas dalam menangis pun susah. La ilaha illallah. Naam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa iqtadi bi ay fil yaqin, iaitu ikutilah aku dalam keyakinan, wa in kana fi amalika naqsun, walaupun di dalam amal ibadah kamu itu terdapat kekurangan. Ikutilah aku di dalam keyakinan, ataupun ikutlah Rasulullah dengan keyakinan. Ikutlah Rasulullah dengan keyakinan. Kadang-kadang kita nak ikut orang alim, kita dah tahu dah orang alim tu orang yang hebat, tapi kadang-kadang kita masih ragu-ragu lagi. Kita dah tahu dah orang salih ni, kita dapat rasakan dia punya aura, pun kadang-kadang kita masih ragu-ragu lagi nak mengikuti dia. Sifat yang terkadang ada dalam diri kita ni, tapi macam mana nak dapatkan keyakinan? Ini pun disebutkan oleh itu tempoh hari oleh Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Atas, yang ini beribadahlah kepada Allah dengan yakin. Maksudnya kita confident. Ya, ini bila kita berdoa kepada Allah, kita yakin bahawa doa kita itu akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin Allah akan terima ibadah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita yakin bahawa tak ada zat lain yang dapat membantu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat yang sangat penting. Rasulullah mengatakan apa? Hafiz ala lisanika minal waqi'ah, yakni peliharalah lidah kamu daripada mengumpat tentang saudara-saudara kamu yang diberikan ilmu Al-Quran. Orang-orang yang diberikan ilmu-ilmu Al-Quran secara khusus, jangan kita mengumpat dia. Dan kemudian secara umum semua orang kita jangan mengumpat, tapi orang-orang yang diberikan ilmu Al-Quran, ilmu agama, tu secara khusus jangan kita mengumpat. Kadang-kadang sekarang ni kita sebutkan, kadang ustaz-ustaz pun diumpati. Jangan, kalau boleh ustaz-ustaz kita letak ke tepi. Ini orang yang mempelajari ilmu agama, orang-orang yang mendampingi para ulama dan sebagainya, kita cuba jangan umpati mereka. Naam, wahmil dhunubaka alaika wala tahmilha alaihim. Dan kalau kita tahu tentang dosa-dosa, macam dalam kitab ni kita tahu tentang mengumpat, kita tahu tentang hasad, kita tahu tentang riak, kita tahu tentang ujub dan sebagainya, kita applykan dalam diri kita. Jangan sampai kita ada sifat-sifat tersebut. Kalau boleh kita buang segala sifat-sifat itu daripada hati kita, tapi bukan ilmu tu kita guna, kita tahu orang ni ada sifat hasad, orang ni ada sifat ujub, tanda-tanda dia macam ni, bila dia cakap macam ni. Sebab apa? Kita, Imam Ghazali dah bagi tahu kan, tanda orang yang ujub ataupun riak, bila dia cakap macam ni, bila dia buat macam ni. Jadi bila kita tengok, kita pula tukang scan orang lain. Orang ni ada riak, orang ni ada ujub, dia tak nampak, dia tak scan kat diri dia scan kat orang lain. Kita scan kat diri kita dan bukan kat orang lain. Wahmil dhunubaka alaika wala tahmilha alaihim wala tuzakki nafsaka. Dan jangan kita puji diri kita ataupun angkat bakul sendiri.
Bizammihim. Salah satu cara untuk puji diri sendiri, ataupun dengan secara tidak sedar kita memuji sendiri, dengan apa? Dengan kita mencela orang lain, dengan kita mengatakan bahawa orang lain ni macam ni, oh ni akhlak dia tak bagus, ni cakap dia macam kasar, ni macam-macam kita cakap tentang orang lain. Seakan-akan kita tu bagus. Bila kita cakap keburukan orang lain, pada waktu yang sama seakan-akan kita memuji diri sendiri. Maksudnya kalau kita kita baik kan, kita tahu dia punya cara untuk dia berjumpa sekarang, kita dah tahu, kita diam, dia tak boleh cakap apa. Ahsan, paling yang terbaik ada diam. Tak, kita atau kita tak pendapat, sebagai pendapat, tak boleh kan. Pendapat kalau ditanya, mungkin kalau orang tanya kita, boleh cakap tentang orang lain ataupun tentang orang lain, kita pendapat awak dia ni ke, dan mesti jadi punya lah. Mungkin kita jadikan pendapat saya mungkin okey, kalau dia tak okey, betul-betul je lah. Kita kata saya tak okey juga, semua hanya pendapat. Tak boleh tak? Para ulama sebutkan yang ini hanya ada beberapa tempat yang boleh untuk kita nak ceritakan tentang keburukan orang lain. Rasanya dalam kitab ni pun ada, hari itu kita ada baca. Antaranya, contohnya kalau memang kalau kita tak bagi tahu, mungkin kemudaratan itu akan lebih tersebar. Pada keadaan-keadaan seperti ini boleh kita nak ceritakan. Tapi kalau saja-saja tak dibenarkan. Ataupun contohnya dekat mahkamah, kalau kita tak ceritakan keburukan, nanti kan dia tak disabitkan dengan kesalahan. Sebagai contoh macam tu. Tapi secara umumnya, biasanya kita ni bila cakap tentang keburukan orang lain ni bukan ada kena-mengena dengan mahkamah ke, ataupun bukan ada kena-mengena dengan kemaslahatan ataupun kemudaratan, tapi biasanya saja sebab fudul ataupun dia pun saja dia untuk yelah, yang tu untuk bela-bela orang yang betul. Di sini untuk rumah macam kita kan. Mungkin orang yang selama ni tak menunjuk, tak buat apa-apa aktiviti tu, kita nampak kan, itu kita nak control lain ke, itu kan kita tak bagus, mungkin dia pun ada masalah, kita sibuk kan. Tapi kadang dia pun tak jawatan, sebab biasa dia nak jawatan tu, tapi dia tak boleh nak buat. Nak itu kita sebagai penduduk kita nak perbaiki sama. Saya pun saya perbaiki, saya betul lah sama perbaiki. Macam tu yang kita mungkin boleh buat cara-cara indirectly supaya orang tu boleh turun, Allahu a'lam, tanpa perlu untuk mengumpat dan sebagainya, menceritakan keburukan. Kita tak nak mengumpat lah. Dia nak cakap, kata sesama macam dia berterima apa kekurangan dia, saya pun terima kekurangan saya juga lah. Kita perbaiki sama. Tetap orang kata ustaz tak semua perfect kan. Betul. Dia bukan duduk dengan Nabi tu lah. Tak boleh dengan Nabi tu. So dia dah cerita ni macam saya pun macam terpanggil lah untuk sesuatu yang baik lah. Kalau boleh yang tak baik, perbaiki sama-sama. Kalau kita dapat, maksudnya buat satu cara yang lah, kalau kita rasa boleh pilih pemimpin yang lebih baik dengan cara yang juga tak memudaratkan yang lain. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi selepas Khulafa Ar-Rashidin, banyak je pemimpin yang kadang tak reti buat kerja pun, tapi diorang tak ada nak memberontak ataupun tak ada nak menjatuhkan. Diorang tak menjatuhkan. Maksudnya kalau kalau boleh naikkan orang yang pandai buat kerja tanpa melakukan kemudaratan, boleh. Tapi kalau dengan nak naikkan orang yang kita rasa baik dengan melakukan banyak kemudaratan, maka itu tak digalakkan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi semua dia orang berdiam. Dia orang berdiam diri. Dia orang berdiam. La ilaha illallah. Yelah, sebenarnya kalau nak ikutkan dalam keluarga ni, kita tak boleh lari daripada problem. Dan bila ada problem tu, kadang-kadang kalau tidak diselesaikan dengan betul, memang akan membawa kepada umpatan.
biasanya akan membawa kepada keumpatan kalau kita tak boleh nak selesaikan problem tu dengan cara yang baik. Dan ini yang rasanya masalah ni memang satu perkara yang dah jadi satu benda yang normal lah kot dalam keluarga hari ni. Tapi macam mana kita nak kurangkan, dan kita yang ada ilmu sikit, macam mana kita nak jaga supaya keadaan tu kita tak tokok tambah. Kita cuba untuk nak selesaikan. Kalau perlu cakap, kita cakap benda yang paling minimal. Maksudnya, contohnya kalau ditanya tentang keburukan sebagai contoh, kita tahu 10, tapi cukup kalau kita mention satu yang paling kecil daripada segala kesalahan tersebut, kita sebut yang paling kecil. Tak perlu untuk nak sebutkan yang paling besar ataupun nak sebutkan semua dan sebagainya. Kita sendiri tunjukkan yang kita cuba kurangkan sebanyak mungkin. Allah Ta'ala alam. Memang marhaba. Tak perlu sebut nama, betul. Masalah dia, betul. Kalau macam tu tak ada masalah. Memang Nabi SAW kalau nak sebutkan tentang satu orang ataupun satu golongan, Nabi akan menyebutkan mabalu aqwamin, apa masalah satu kelompok ataupun satu kumpulan, sifat dia macam ni. Tapi Nabi tak sebut nama. Hatta Nabi tak sebut firqah, yakni ada kelompok-kelompok, golongan-golongan pun Nabi tak sebut. Nabi hanya secara umum. Walaupun kadang-kadang mungkin orang boleh teka siapa, tapi secara umumnya Nabi takkan sebut nama ataupun kumpulan. Kalau adik-beradik macam mana masalah ni lah? Kamu teka tapi dia tak tahu. Boleh kan buat gini kan? Kalau kita boleh elak daripada sebut nama, ahsan. Selagi mana kita boleh elak daripada sebut nama, memang tu yang terbaik. Tu yang terbaik. Walaupun yalah, mungkin diorang boleh agak siapa, tapi tak semua boleh agak. Tu yang terbaik. La ilaha illallah. Naam, kemudian Nabi SAW mengingatkan kat sini, wala tudkhil amal ad-dunya fi amali al-akhirah. Jangan kita mencari dunia dengan amalan akhirat. Kita menuntut ilmu bukan kerana dapat harta dunia. Kita mengajar ilmu bukan untuk kerana mendapat harta dunia. Kita melakukan amal ibadah bukan untuk nak dapat kepentingan dunia. Kita mendampingi orang-orang saleh, kita mendampingi orang-orang alim, kita dekatkan diri kita dengan mereka pun bukan untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia. Naam. Dan jangan kita, yang paling penting sekali, jangan kita burukkan manusia dengan lidah kita, kerana nanti di akhirat nanti kita akan dimakan oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW ataupun Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk mendapatkan sifat-sifat ini dan terselamat daripada keburukannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa sifat ini adalah mudah bagi orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakfika min hadha an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Tapi ianya akan jadi mudah bagi orang-orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan sifat ini adalah salah satu cara dia, kita suka apa yang kita nak, kita nak juga perkara tersebut kepada orang lain. Kalau kita ada sifat ni, sifat rahmah, sifat kasih sayang, bila kita sayang orang lain,
lebih daripada kita sayangi diri kita. Maksudnya apa yang kita suka untuk diri kita, kita pun nak untuk orang lain. Apa yang kita nak dapat daripada kebaikan dunia ataupun akhirat, kita nak orang lain pun dapat. Apa yang kita suka orang lakukan kepada kita, kita pun lakukan kepada orang lain. Apa yang kita suka ataupun bagaimana cara kita suka untuk diingatkan ataupun dinasihatkan, kita suka orang berlemah lembut. Bila bercakap dengan kita, kita pun cakap dengan berlemah lembut dengan orang lain. Tapi kita suka orang cakap lemah lembut dengan kita, tapi bila kita cakap dengan orang lain, kita kasar. Tak boleh lah. Maksudnya kama tadi nutudan. Wa takrah lahum ma takrah li nafsik. Dan kita bantu, kita support ataupun kita cuba tak lakukan kepada orang lain benda-benda yang dia tak suka, seperti mana kita tak suka orang lain buat kat kita. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimta. Kalau kita dapat lakukan perkara tersebut, insya-Allah kita akan selamat. Kemudian Sayyidina Khalid bin Ma'dan mengatakan, aku tak pernah melihat orang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sebab apa? Sebab dia mengetahui tentang hadis yang agung ini. Maka berpegang teguhlah dengan sifat-sifat ini, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipermudahkan untuk kita. Sebab kalau Allah mudahkan, insya-Allah jadi mudah. Tapi kalau Allah kita tak mohon daripada Allah untuk dipermudahkan, maka macam mana dia nak jadi mudah? Sentiasa berdoa, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat ikhlas, agar kita dapat sentiasa melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasa berdiri di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, dengan merayu, dengan menangis di akhir malam, sebagai contoh, sebelum di akhir siang, sebelum maghrib dan sebagainya. Fa innahu la najata min hadzal amr illa bi rahmatih. Kerana tak ada orang yang dapat selamat daripada perkara-perkara ini kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajahid nafsaka fi hadhihi al-uqbah al-mukhawwifah la'allaka la tahlak ma'al halikin. Maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk selamatkan diri kamu daripada perkara ini, perkara yang menakutkan ini. Moga-moga kamu tidak celaka bersama orang-orang yang celaka. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan kat sini, sifat-sifat buruk ni paling senang ditimpa oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Sifat-sifat buruk ni paling senang ditimpa kepada orang-orang yang belajar agama. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama kerana untuk mendapatkan kepentingan dunia, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi orang-orang yang biasanya dia terselamat daripada sifat-sifat ini. Dan macam mana kita nak sibukkan tubuh badan kita dan waktu kita dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat. Fatatlu minal ilm ma huwa sabab ziyatul kibr. Kemudian Imam Ghazali menyambung dengan mengatakan bahawa, rasanya kita sambung ni minggu depan kot, insya-Allah. Sambung ni minggu depan. Ada apa-apa soalan lagi? Tanya lagi sekali dulu ya. Boleh. Kita akan menghadapi Bulan Zulhijjah. Tanya apakah amalan-amalan yang kita boleh buat yang sebabnya adalah hari-hari yang paling disukai oleh Allah. Betul. Ahsan, insya-Allah. Apa ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min amalin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan amal salih di dalamnya daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka dalam satu hadis menyebutkan bahawa maka perbanyakkan kalimat la ilaha illallah, perbanyakkan la ilaha illallah, tahlil dan takbir,
dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama. Antaranya yang ulama anjurkan puasa. Mereka yang mampu untuk berpuasa daripada hari pertama hingga hari ke-9 hari Arafah, maka kita cuba lakukan. Pahala dia hari pertama sampai hari ke-8 kita puasa 1 hari seperti kita puasa sunat 1 tahun. Pahala dia 1 tahun puasa sunat. Adapun kita puasa hari ke-9 hari Arafah, disebutkan bahawa pahala dia apa? Diampunkan dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau kita tak mampu puasa sepanjang 10 hari, kita cuba banyak mana yang kita boleh. Mungkin kita puasa 3 hari, mungkin kita puasa Isnin dan Khamis. Tengoklah dia punya hari-hari kena hari apa kan. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua, kita hidupkan malam-malam dia. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran juga, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar, hari Zulhijjah, dan juga walayalin ashr, dan juga malam-malamnya. Jadi kalau boleh kita hidupkan malam-malam 10 hari pertama daripada Zulhijjah ni dengan ibadah. Paling kurang solat sunat, solat fardu isyak dengan subuh berjemaah. Untuk kaum ayah lah, untuk ibu-ibu, maksudnya cuba sembahyang di awal waktu dekat rumah, ataupun mungkin boleh sembahyang berjemaah dengan anak-anak dan sebagainya. Itu paling kurang. Tapi kalau kita boleh lakukan lebih, mungkin di waktu malam kita baca Quran sikit setiap malam. Daripada 10 hari pertama ni kita baca Quran satu hari 1 muka surat, atau 2 muka surat, ataupun 3 muka surat, mengikut kemampuan masing-masing. Dan antara amalan yang digalakkan juga, mungkin kita selalu dapat la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ada zikir yang biasanya orang akan pas nanti. La ilaha illallah tu dibacakan 10 kali. Banyaklah dia punya zikir itu, agak panjang. 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu malam. Kalau tak mampu untuk nak buat macam tu, kita buat satu hari 10 kali. Nanti saya paskan dia, benda tu panjang zikir dia tu, la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Itu untuk hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Tu untuk hari Arafah. Itu amalan hari Arafah 1000 kali. Yang hari lain, hari pertama hingga hari ke-8 tu ada la ilaha illallah adadal layali wad duhur, permulaan dia. Nanti saya akan share nanti. Apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau boleh kita buat 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang. Tapi kalau tak boleh, kita buat ikut kemampuan. Tapi jangan ditinggalkan terus. Isya'adu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu hari Arafah juga digalakkan untuk kita baca surah Ikhlas 1000 kali. Hari Arafah kita baca surah Ikhlas 1000 kali. Hari Arafah tu 9 Zulhijjah. Disebutkan 1000 kali. Whole day. Kalau boleh baca kalau boleh baca terus satu duduk, terbaik. Tapi kalau tak boleh, pecah-pecahkan pun tak ada jadi masalah. Ataupun kalau tak mampu baca 1000 kali, kita baca ikut kemampuan masing-masing. Al-muhim, kita imarahkan hari Arafah tu dengan ibadah, dengan zikir. Maksudnya daripada pagi sampai ke petang, hari Arafah tu mungkin kita akan puasa. Kebiasaannya kita akan puasa. Mereka-mereka yang tak pergi haji, yang pergi haji tak digalakkan untuk puasa. Tapi yang tak pergi haji digalakkan untuk puasa dan perbanyakkan ibadah. Sama ada baca Quran ke, zikir ke. Tapi zikir yang digalakkan itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Tapi kalau tak boleh 1000, buat ikut kemampuan. 700, 500, 300. Dua-dua 1000 kali. Surah Ikhlas 1000 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun 1000 kali juga. Ikut kemampuan, sah. Kalau kita katalah puasa hari tu kan, so kita plan lepas asar, kalau boleh kita dah kumpulkan keluarga kita, ahli keluarga kita, kita duduk. Dia ada doa dia pun, doa hari Arafah tu panjang. Kalau kita boleh kumpulkan ahli keluarga kita duduk sekali, seorang baca doa dan yang lain aminkan doa tersebut. Naam. Dan hari ke-10 hari raya ataupun malam hari raya, kalau boleh kita hidupkan. Kalau kita boleh hidupkan dari hari pertama Zulhijjah sampai hari malam raya, itu yang terbaik. Tapi kalau tak boleh, malam Arafah dengan malam hari raya tu kita hidupkan dengan ibadah.
terutamanya tahajud, kita cuba bangun setengah jam, 1 jam sebelum subuh, kita hidupkan malam Arafah dan juga malam raya. Orang yang hidupkan malam raya itu hatinya tidak akan mati pada hari yang mana hati-hati manusia akan mati pada hari kiamat nanti. Wabadin, hari raya juga antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban. Tak ada ibadah yang paling disukai pada hari 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, daripada kita berkorban. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, cuba kita korban. Kita tak kisah mana-mana, tak kisah. Kalau kita tapi kalau kita buat dekat negara sendiri sebenarnya lebih ahsan lah. Kita boleh ambil daging dia sikit, kita boleh masak-masak, makan happy-happy whole family, bagi ta'am, bagi makan kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan disebutkan juga bahawa kita korban pada hari raya korban ni lebih afdal daripada kita bersedekah sunat sepanjang tahun. Kadang-kadang kita suka sedekahkan setiap minggu, setiap hari, setiap bulan kita sedekah. Bagus, tak jadi masalah. Tapi kata para ulama, korban sunat pada hari, korban pada raya Idul Adha tu lebih afdal daripada kita sedekah sunat sepanjang tahun. Maksudnya apa? Bukan nak katakan jangan sedekah sunat, tapi katalah setiap hari Jumaat kita masuk tabung RM5, RM10, berapa banyak ikut kemampuan masing-masing. Tapi at the same time, kalau boleh kita simpan juga duit, kita menabung juga setiap bulan. Kalau boleh, katalah kalau setiap bulan kita menabung RM50, setahun je kita dah dapat berapa? Dekat RM600. RM600 dah boleh korban seekor kambing sah. Kurang lebih lah. Kalau tak dekat Malaysia, mungkin dekat kat Malaysia RM1,000. Jadi kita nabung RM80 lah katanya. RM80, jadi setahun tu kita boleh dapat. Jadi kalau kita sedekah, kalau katalah kita tak nak sedekah pun setiap minggu ataupun setiap bulan, kita savekan duit supaya bila datang raya Idul Adha kita mampu untuk nak korbankan seekor kambing korban. Sebab seekor kambing tu kita boleh buat di rumah, boleh kan? Tak kisah dekat rumah ke dekat negara luar pun. Macam mana? Di masjid lah, kita buat di masjid kan. Korban mana-mana boleh. Yang penting, yang al-muhim korban. Marhaba. Memang ada limit tak? Limit macam kami kita tahan lah, yang saya dengar lah. Dia katakan kita cukupi dengan korban satu kambing ataupun lembu dan satu baga, atau mungkin untuk bagian-bagian. Korban seekor kambing untuk satu orang. Untuk satu. Yang itu untuk sama seorang. Okey. Ada 7 bahagian. Satu orang. Ada limit tak? Seorang tu kena tengok seekor lembu ke atau Tak ada limit. ataupun disedekahkan untuk orang lain tanpa orang tu tahu. Dia maksudnya dia boleh niatkan untuk orang lain pun boleh. Contohnya, katalah dia ada kemampuan, jadi dia nak korban 3 ekor. 1 ekor untuk nama dia, 2 ekor lagi tu, 2 ekor kambing lagi tu dia niatkan untuk family dia dah meninggal dunia ke apa. Boleh yang tinggal dulu pun boleh. Maksudnya dia korban diri untuk diri dia, tapi pahala tu dia bagi kat orang tu. Maknanya bukan dia Bukan atas nama orang. Nama kita pahala tu tak lagi. Betul. Kita hadiahkan pahala. Kita hadiahkan pahala. Tamam. Khalas? Okey. Naam. Lagi satu Hasan. Lagi satu, orang yang nak berkorban daripada hari pertama Zulhijjah tu, dia tak boleh potong kuku dan tak boleh buangkan bulu daripada badan lah. Daripada awal hari pertama Zulhijjah sampailah dia korban. Kalau dia korban hari ketiga hari ke-13 kena tunggu sampai inilah. Maksudnya dia kena bagi tahu bila dia dah habis korbankan, dah sembelih binatang korban kita, dia kena bagi tahu kita lah supaya kita boleh supaya kita boleh keluar daripada ihram. Pantang larang. Allah Ta'ala alam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Satu last question dia. Marhaba. Ada tak amalan spesifik malam raya
Malam raya. Maknanya besok tu raya kan? Orang-orang kalau kita ada kemampuan untuk nak khatamkan Al-Quran, itu antara yang terbaik. Ataupun benda yang kita jarang dapat lakukan hari-hari lain, tapi malam raya contohnya kita ada masa lebih, kita boleh buat solat tasbih dan sebagainya. Tapi spesifik amalan malam raya, yang paling baik adalah takbir. Yang terbaik untuk takbir ada dua kan, mursal dengan muqayyad. Jadi untuk raya haji dan hari puasa, dia ada takbir mursal daripada malam raya tu, daripada lepas solat maghrib tu sampai khatib naik mimbar. Jadi yang terbaik, amalan terbaik adalah takbir, memperbanyakkan takbir. Itu amalan, antara amalan yang terbaik. Raya haji dah mesti dah seminggu tu. Kalau raya haji tu sebab dia ada takbir muqayyad dengan solat kan. Jadi daripada 9 Zulhijjah tu, lepas daripada waktu subuh sampai hari ke-13 asar, Zulhijjah kita takbir. Jadi malam raya tu basically antara yang mansus basically takbir lah. Sah wala lah. الله تعالى أعلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.